Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syabri bin Syahril, merupakan guru bimbingan kaunseling sepenuh masa. Sekarang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Jingka Pusat, Maran Pahang. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua, iaitu berkenaan dengan bidang kerjaya. Apa itu bidang kerjaya? Pertamanya, boleh kita lihat siapa anda, ke mana arah anda selepas ini. Rancanglah dari sekarang. Alhamdulillah, pelajar-pelajar di sekolah menengah sekarang ini Kementerian Pelajaran Malaysia telah menerapkan kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 dan pelajar-pelajar tingkatan 3, iaitu untuk menjawab inventory minat kerjaya. Okey, daripada inventory minat kerjaya ini, pelajar akan lihat, pelajar akan tahu apakah masa depan yang sesuai dengan bidang kerjaya pada mereka. Okey, daripada inventory minat kerjaya ini, kita mengikut pada model hexagonal Holland. Dalam model hexagonal Holland ini, ada 6 bidang kerjaya, iaitu yang pertama realistik, yang kedua investigatif, yang ketiga artistik, yang keempat sosial, yang kelima interpreting, yang keenam konvensional. Okey, merujuk pada model hexagonal Holland ini, setelah pelajar menjawab inventory minat kerjaya tersebut, pelajar akan tahu dengan kod 3 mata Holland. Yang tertinggi sekali markah. Contohnya, pelajar mendapat SEK. Apa itu SEK? S adalah social, E adalah interpreting, dan K adalah konvensional. Dalam kod 3 mata Holland itu, contohnya S, pelajar mendapat 17, E mendapat 18, dan K adalah mendapat 19. Okey, dekat sini pelajar lebih cenderung kepada yang K, sebabnya mendapat jawapan yang tinggi. Jadi pelajar tersebut adalah bidang kerjayanya adalah dalam bidang konvensional. Okey, saya akan detailkan lagi dalam bidang merujuk pada model hexagonal Holland. Okey, dalam yang pertama realistik. Okey, kita boleh lihat daripada realistik ini, individu tersebut mempunyai kecenderungan dalam bidang kemahiran elektrik atau mechanical. Dan mereka ini antara contoh-contoh kerjayanya adalah seperti jurutera, operator mesin, juruteknik, dan juruukur. Ini adalah antara dalam bidang realistik. Kita boleh lihat pada gambar ini. Gambar ini mereka yang dalam realistik ini merujuk pada cenderung pada pekerjaan dalam bidang mesin. Terlihat ada orang yang tengah menukul pada dinding. Itu antara mereka yang suka bekerja dengan objek. Nampak ada dinding, paku, itu adalah bidang dalam realistik. Yang kedua, dalam bidang investigatif. Dalam bidang investigatif ini adalah individu yang cenderung pada membuat pemerhatian, mempelajari, menyelidik, menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah. Antara bidang kerjayanya adalah seperti ahli kaji cuaca, kaji bintang, ahli sains, ahli farmasi. Ini adalah bidang dalam investigatif. Kalau kita boleh lihat dengan lebih jelas dalam gambar ni. Ini adalah antara bidang-bidang dalam bidang investigatif. Seperti bulan, ada bulan situ, bintang. Ini adalah dalam bidang investigatif. Yang ketiga, dalam bidang artistik. Mereka yang cenderung dalam bidang ini mempunyai kebolehan dalam bidang artistik,
dan inovatif. Ya. Antara kejayaannya seperti penyair, pemimpin, pengarang, pelukis potret, arkitek. Kalau di sekolah adalah seperti guru muzik. Ini dalam bidang artistik. Kita boleh lihat, tengok gambar. Gambar ini adalah gambar yang lihat pada seni. Mereka ini yang suka kepada seni. Dengan keadaan gunung ganang, keadaan alam persekitaran, ini adalah mereka yang dalam bidang artistik. Ahli pemuzik, tengok ada yang dalam bidang artistik. Yang keempat adalah dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial ini adalah mereka yang suka berinteraksi dengan manusia, berminat dalam memberitahu, menolong, melatih, membuat kebajikan kepada orang lain. Antara kejayaannya adalah seperti guru, pegawai perhubungan, kaunselor, ahli psikologi, diplomat, pakar perunding, ahli terapi. Ini antara bidang-bidang dalam bidang sosial. Kita boleh lihat dengan lebih detail daripada gambar ini. Ini antara seperti macam ustaz, gambar orang yang memberikan nasihat kepada masyarakat. Guru juga merupakan mereka dalam bidang sosial. Seterusnya, yang kelima adalah interpressing. Interpressing ini adalah individu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia, mempunyai minat dalam mempengaruhi, mengarah, memimpin, mengurus individu lain. Antara contoh kejayaan adalah seperti eksekutif pengiklanan ataupun perniagaan, usahawan, pentadbir hospital, hakim, peguam, ahli politik. Itu adalah dalam bidang interpressing. Kita tengok gambar. Ini adalah mereka-mereka dalam bidang interpressing, usahawan yang berjaya. Antaranya hasilnya 10 terkaya. 10 terkaya. Ini yang berjaya dalam bidang perniagaan. Boleh mempengaruhi orang lain untuk membeli barangan ataupun produk yang ditawarkan. Seterusnya yang terakhir adalah bidang konvensional. Apa itu dalam bidang konvensional ini? Adalah individu yang suka bekerja dengan data dan nombor, mempunyai kemahiran dalam bidang pengkeranian serta mempunyai kebolehan dalam dan kemahiran dalam menggunakan nombor. Antara contohnya, contoh kejayaan seperti penyimpan kira-kira, accountant ataupun kerani, pegawai, insurans, setiausaha, ataupun di sekolah adalah guru matematik ataupun guru perdagangan. Ini antara contoh dalam bidang konvensional. Kita boleh lihat daripada gambar ini, gambar di bank. Ini apa yang terdapat dalam bank tersebut. Mereka yang bekerja dalam bidang yang melibatkan data ataupun kiraan wang. Itu yang sesuai dalam bidang konvensional. Daripada gambar ini kita boleh lihat dengan jelas. Antara kejayaannya mereka boleh bekerja di bank. Jadi itulah perkongsian saya pada hari ini untuk anda semua. Jadi untuk itu saya sudahi dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.